Amr Ad-Dani, saya duk cari perkataan dia, saya tak jumpa. Yang mana dia menyebut satu perkara yang disebut oleh Asy'ari, dan dia mengatakan itu akidah kita. Abi Amr Ad-Dani mengaji. Adakah kalau kita mengkafirkan Asy'ari, apakah kita nak kata kita ambil Al-Quran daripada Asy'ari, golongan kafir? Ini satu tuduhan yang terlampau dahsyat, terlampau bahaya. Cuma saya duk cari-cari tak jumpa yang saya nak sebutkan kepada tuan-tuan. Saya dapat yang lain, bagaimana perkataan beliau tentang fi faslun di dalam kitab beliau Ar-Risalah Al-Wafiyah, bagi ustaz-ustaz yang nak semak. Beliau berkata faslun fi nuzulihi subhanahu ila samai dunia. Fasal pada membicarakan tentang turunnya Allah pada langit dunia. Kemudian kata dia, disebutlah perkataan wa min qaulihim innallaha jalla jalaluhu wa taqaddasa asmahu. Berikutnya di bawah tu dia tengok disebut wa qala ba'du ashabina yanzilu amruhu tabaraka wa ta'ala. Yang dimaksudkan turun Allah Ta'ala pada langit dunia pada 1/3 malam yang akhir. Kata dia, berkata sebahagian sahabat kami. Siapa dia? Asy'ari. Apa kata mereka? Yanzilu amruhu tabaraka wa ta'ala. Turun perintah Allah, bukan turun Allah. Bukan saya nak suruh tuan-tuan jadi Asy'ari pula, tapi saya nak bagi tahu betapa isu-isu ni kalau kita cepat mengkafirkan, mentabdi'kan, kita akan mengkafirkan orang, tokoh-tokoh yang kita ambil Al-Quran daripada mereka. Soalan, apakah kita sanggup nak kata kita ambil Al-Quran, bacaan Al-Quran dari seorang kafir? Sanggup kita nak kata begitu? Apakah kita mengambil bacaan Al-Quran dari seorang mubtadi' ahli bid'ah? Apakah begitu kita sanggup nak kata? Kerana itu bahaya. Perkara ini kesan dia terlampau bahaya. Kalau tidak segera, jangka masa yang panjang, amat bahaya. Kita akan runtuhkan bukan sahaja ilmu hadis, kita akan meruntuhkan semua ilmu, bahkan Al-Quran. Dia akan beri buah kepada golongan-golongan etis yang tak percaya kepada agama, akan menolak agama Islam, akan meragukan orang Islam kepada Al-Quran itu sendiri. Banyak lagi tuan-tuan. Kalau kita nak sesatkan orang, nak kafirkan orang, sahabat tak ada yang selamat. Sehingga kan ada riwayat daripada Abdullah ibnu Mas'ud yang menafikan muawwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sebagai dua surah dari Al-Quran. Ada riwayat dari Ibnu Mas'ud menafikan dua surah dari Al-Quran. Kecil ke besar tu? Kesalahan. Ahli sunnah beriktikad siapa yang tolak satu ayat, kufur. Ibnu Mas'ud kata dua ayat, dua surah bukan dua ayat. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, bukan ayat, bukan surah Al-Quran. Dan ternyata pandangan itu salah, dan semua ulama memperbetulkannya dan beri alasan kenapa Ibnu Mas'ud sebut sedemikian. Saya sebut perkara ni ada beberapa tujuan. Pertama, supaya tuan-tuan perlu tahu ilmu ini terlampau luas. Ilmu ini terlampau luas. Jangan kita rasa macam kita baru mengaji, kita rasa macam kita telah menguasai ilmu segala-galanya. Jangan rasa macam tu. Lalu kita jumpa orang aku kemahal ni, mai siapa nak berdebat aku, siapa nak berhujah, mari. Belum, kita tak nak lagi. Kita belum habis lagi mempelajari. Banyak lagi perkara tu. Kerana itu, tinggalkan isu perkelahian, perdebatan ni sesama orang agama. Orang agama tak berkelahi. Mereka kadang-kadang, biasalah Ustaz Ahmad Rizal dia semangat. Saya tak reti semangat macam Ustaz Ahmad Rizal. Bunyi tu macam cengar sangat dah. Tapi sebenarnya tak cengar macam tu pun Ustaz Ahmad Rizal. Kita kenal dia. Begitulah, biasa sama ustaz. Biasa sama ustaz. Adapun orang yang bukan ustaz ni, dia ambil manfaat. Demikian juga satu perkara yang saya nak sebut. Kita sekarang ni, siapa-siapa pun, banyak kita berinteraksi dengan kitab. Kitab ini bahan yang kitab dalam lembaran sahaja. Jangan kita cepat, jangan bila kita baca kitab akidah membahagikan terus kita hukum siapa yang sebut seperti yang dinyatakan oleh kitab, terus kufur. Sedangkan para ulama itu sebut dari sudut teori pembahagian. Tetapi ternyata beberapa perkataan yang Nabi tegah, tiba-tiba Nabi sebut juga sebagai contoh lau daripada syaitan. Nabi juga sebut laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwa inda kulli salah. Kalaulah tak menjadi keberatan kepada umat aku akan suruh mereka bersiwak, perintahkan mereka bersiwak setiap kali menunaikan salat. Nabi guna perkataan kalau. Sedangkan di tempat lain Nabi kata lau itu daripada syaitan. Jadi semua perkara ini perlu kepada pemerhatian yang mendalam sebelum membuat sesuatu kesimpulan. Ringkasnya,
biarlah ilmu ini dibahaskan, disampaikan oleh para ahli dia, ada pun orang ramai mengambil manfaat daripada sebanyak mungkin yang dapat mereka perolehi. Wallahu a'lam.